Kalau nak sebut ikon durian ni, dia ada banyak. Kita lihat dari kelebihan dan juga kelemahan. Saya ceritakan satu persatu. Kelebihannya adalah dalam dunia ini cuma satu saja buah-buahan yang orang naik pesawat atau kapal terbang pergi makan dan balik. Contohnya orang Hong Kong makan durian, naik pesawat datang, makan pagi sarapan, tengah hari makan lunch, sampai malam dinner pun makan durian. Jadi ini merupakan satu ikon. Kalau sebut durian, kita tahu adalah kita panggil raja buah, king of the fruits. Dan kedua juga, durian juga menjadi satu ikon, ialah kita tahu banyak berita-berita negatif, sebenarnya dia juga mempromosikan durian. Contohnya ada kata makan durian esok mati. Perjawaban saya lah, banyak orang yang makan nasi mati. Kenapa tidak dipersoalkan, tapi sebut durian? Dan sekarang terbaru bila divaksinkan, dia kata makan durian mati. Itu satu lagi, dia mempromosikan durian. Tapi malahan yang tak vaksin mati itu tak dipersoalkan. Jadi durian ini mendapat perhatian banyak daripada sudut masyarakat. Kalau makan durian mahal sikit pun dia keluarkan harga kayangan. Jadi durian ini merupakan satu ikon yang banyak orang ceritakan ni pelbagai sudut lah. Tetapi bagi saya dia merupakan satu promosi yang bagus untuk kita, ialah dia mendapat perhatian. Kalau aiskrim kita buat pergi goreng pun orang buat masuk dalam surat khabar. Kalau contohnya saya tengok kawan saya dulu, dia goreng aiskrim dekat pasar malam pun masuk surat khabar. Contohnya kalau durian ni di negara China, dia menjadi kegilaan. Bukan minat saya, dia jadi kegilaan orang nak makan durian. Jadi dia merupakan satu ikon. Dan dunia ni sekarang sebut durian, sehingga dalam dunia ni banyak orang kenal apa itu durian lah. Kalau dulu mungkin dia tidak tahu. Dan dia juga merupakan buah yang termahal di dunia. Kalau lepas tolak kulit, tolak biji, isinya memang mahal. Tetapi yang peliknya, lagi mahal lagi orang suka. Sebab makan durian boleh jadi ketagih. Kalau tak jumpa girlfriend hari ini, tak ketagih. Tapi tak makan durian, ketagih ya. Jadi dia merupakan satu daripada kita panggil superfood jugalah. Antara juga kelebihan durian ialah proteinnya tinggi. Dan protein yang paling baik adalah protein daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Okey, dalam penanaman durian untuk kita berjaya, dia sebenarnya ada 4 ataupun kita panggil 3 campur 1. Satu bermula daripadanya ialah kita kena ada pelabur, wang. Kedua, kita kena ada pengurus yang benar-benar bertanggungjawab ataupun sangat meminati durian. Ketiga adalah tenaga buruh, dan campur 1 adalah perunding durian. Kalau satu daripadanya dalam tu tidak ada, tanam durian nak berjaya itu susah. Kalau kita ada perunding durian, ada pengurus, ada pekerja, tapi kalau tak cukup modal, tanam durian susah nak berjaya. Tetapi kalau kita ada wang, ada perunding, tak ada pekerja pun tidak akan berjaya. Jadi penanaman durian ni sebenarnya memerlukan 3 campur 1 adalah asas untuk memastikan kita berjaya dalam durian. Tetapi yang menjadi satu yang paling utama bagi saya adalah sikap dan persepsi pelabur. Yang paling susah kita nak ubah ialah doktor tidak ada ubat untuk dua jenis manusia, tamak dan degil. Kita dapati yang tanam durian ni kebanyakan inilah faktor yang persepsi ataupun saya panggil sikap, susah nak ubah. Sebab saya lalui banyak, mungkin banyak yang tersinggung, minta maaf tetapi inilah hakikatnya. Banyak yang bila memula tanam durian ni, dia perasaan tamak tu tinggi sebab nak untung lebih. Kalau untuk nasihat, saya biasanya membawakan mula dengan kecil-kecilan, sudah menguasai, kita akan besarkan lagi. Kita akan melalui satu bina curve pembelajaran ataupun kita panggil learning curve, lingkup pembelajaran. Kita tahu di Malaysia, bolehkah kita sedia maklum masalah yang bukan di Malaysia tapi di seluruh dunia. Masalah yang kita akan bakal hadapi ialah kekurangan tenaga buruh. Persoalan kedua ialah, adakah kita bersedia untuk menghadapi cabaran kekurangan tenaga buruh? Adakah kita bersedia untuk menggunakan mekanisasi yang sepenuhnya ataupun mengurangkan tenaga buruh melalui kaedah pengurusan mekanisasi, menggunakan lebih banyak jentera untuk memastikan seorang pekerja boleh melakukan kerja 3 hingga 4 orang pekerja atau lebih lagi. Jadi dari segi pengurusan tenaga kerja itu memang penting.
Pengetahuan itu juga amat penting untuk memastikan kita tidak melakukan ataupun mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh petani. Dan saya ingat banyak orang pernah ungkapan saya yang selalu saya ungkapkan, melakukan kesilapan tidak menjadi dosa, tetapi apabila kita mengulangi kesilapan yang sama, itu adalah dosa. Tetapi menjadi dosa yang besar apabila kita mengajar kesilapan. Harapan saya ialah pelabur masuk tidak rugi. Itu adalah satu, dah penuh. Kedua ialah harapan kita ialah durian ini sebenarnya boleh memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk penduduk Malaysia. Harapan yang ketiga ialah kita sebenarnya mengharapkan durian ini juga dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dan juga memberi satu lagi yang kata keseronokan, kegembiraan untuk kita rasa agak betul lah dapat hidup di Malaysia dan dapat menikmati buah yang paling sedap di dunia. Kalau yang suka makan durian, kalau yang tidak suka dia kata itu baunya terlampau tidak elok. Jadi biasanya kita mahu ialah harapan saya juga bukan hanya 1 campur 1 dapat 2, tetapi ialah 1 campur 1 dapat 11. Itulah, tetapi 11 tu sebenarnya kena bagi 12. Sebab apa? Tak sampai 1 lagi kalau tahan durian kalau kita tidak rancang dengan baik-baik lah. Jadi harapan terakhir ialah diharapkan penanaman durian memberi kita kebahagiaan dan keseronokan. Tetapi banyak yang berlaku ialah mula-mula sebelum menanam penuh dengan harapan, selepas tanam 2 tahun penuh dengan stres, 3-4 tahun terus hilang diri. Jadi harapan saya ialah orang yang menceburi itu sebenarnya boleh mendapat kebahagiaan dan keseronokan dalam penanaman durian. Dan kita berharap ialah kalau nak menanam durian kita kena buat perancangan, buatlah kajian kemungkinan, hadirilah kursus dulu sebelum memulakan. Kita perlukan mengeluarkan sedikit modal untuk mengetahui apa yang berlaku sebelum kita melabur modal yang besar. Kalau tidak, rugi itu dia tidak ada. Kalau kita melabur dalam pertanian, bidang pertanian ni, kalau kita melabur tengah jalan kalau kita nak berhenti, wang tu akan lesap, takkan kembali. Kalau kita buat bangunan boleh jual, tapi kalau tanam pokok buah-buahan ni, kalau setengah jalan kita berhenti, aset yang kita terlabur tu dia tak dapat, dia tinggal habuk je. Jadi inilah nasihat saya dan juga menjadi satu harapan ialah kita juga memerlukan satu lagi ialah pertanian mampan ataupun pertanian lestari lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sustainable agriculture. Kita juga mahukan penanaman durian ini akan memberi kita juga satu makanan sihat dan selamat dimakan. Dan saya juga berharap kita akan bergerak ke arah teknologi dengan penggunaan racun yang kurang, ataupun pada masa akan depan kita mengharapkan ialah durian ini bebas racun perosak, iaitu penanaman dalam rumah kaca. Merupakan satu lagi penggerak industri yang mungkin banyak orang agak terperanjat dengan apa yang saya sebut di sini. Kalau kita lihat balik 40 tahun yang lepas, orang yang menanam tomato di Cameron Highlands, orang yang menanam tomato di Cameron Highlands, yang pertama buat shelter, banyak orang ketawa. Selepas 40 tahun, kalau sesiapa yang tanam tomato di Cameron tak buat shelter, orang ketawa. Begitulah dengan durian juga. Bila saya mulakan, persoalan bayang tanya, siapa yang buat? Siapa yang mula membuat itu, itulah dia akan jadi penaraju. Jadi konsep tu kita kena bermula dengan inovasi. Inovasi itu sangat penting untuk memastikan kita bergerak lebih jauh ke hadapan dan bersaing secara global. Kita tidak mahu jadi think global, act local, berfikiran global tetapi bertindak secara kampung, juara kampung. Okey, dalam sistem demokrasi ini kita bebas berhujah dan memberi pendapat. Pastinya bila kita ada idea baru, ada yang menerima, ada yang membantah. Itu biasa sahaja bagi saya lah. Dulu mungkin pada permulaan saya bila dikritik dengan hebat, adalah sedikit kehampaan dan kecewa. Tapi hari ini bila orang tidak bersetuju, lebih semangat saya nak mengembangkan ilmu yang betul. Sebab saya yakin bila tiba satu masa nanti orang akan menerima secara hati terbuka. Saya dapati banyak yang dulu yang tidak bersetuju dengan teknologi busuk yang saya kemukakan. Hari ini kita lihat dalam YouTube, malahan dia juga turut bersama dengan saya memperkenalkan teknologi busuk.
Jadi kita lihat banyak yang membantah dulu secara total hari ini mulai menerima. Bila saya kata bawa busuk tinggi 5 kaki, banyak pula yang kata 2 kaki sudah cukup. Tapi tak apalah, sabar kan. Tiba masanya dia akan terima yang 5 kaki juga. Sebab apa? Kita tahu, kita telah melalui satu eksperimen. Tak bawa busuk sekaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki, 8 kaki. Dan kita buat kajian dan perbandingan. Dan kita secara totalnya kita lihat ialah 5 kaki itu secara umum boleh diterima pakai. Tetapi untuk kawasan-kawasan yang banjir mungkin kita bawa lebih tinggi. Tetapi untuk kawasan pegunungan kita boleh rendahkan sedikit. Mengikut juga struktur tanah, ciri-ciri tanah. Jadi dia tidak ada satu hukum sepenuhnya untuk ataupun SOP sepenuhnya untuk buat sesuatu bertindak. Kita kena lihat dari segi pelbagai faktor sebelum kita memutuskan untuk buat ketinggian busuk juga. Jadi biasalah dalam industri ini pendapat yang tidak sependapat itu memang demokrasi ini memang biasalah. Tapi cuma bagi saya dalam pemberian perkongsian ilmu itu kalau boleh kita berkongsilah secara jujur dan bukan perkongsian yang ada yang tidak ada fakta. Kalau dalam pendidikan durian janganlah kita putar balikkan. Banyak petani yang akan jadi korban akibat perkongsian kita yang tidak jitu atau tidak tepat. Dan banyak orang berfikir jadi guru adalah mulia, dapat pahala. Tapi kita kena, bagi saya adalah peringatan untuk saya, kalau ada salah nanti masuk neraka. Jadi inilah bagi saya sebenarnya, saya sebenarnya berisau juga apa yang saya kongsi itu mungkin salah kan. Walaupun kita mengharapkan perkongsian itu boleh dapat kita pahala banyak tapi risau juga perkongsian silap tu kita nanti silap-silap bukan dapat pahala, dapat neraka pula. Tips bagi saya ialah kita memerlukan satu kesabaran yang tinggi dalam penanaman durian dan juga kita kena melakukan secara teliti, lakukanlah kajian kemungkinan. Dan akhirnya cuma kata yang dua perkataan yang selalu saya ungkapkan, berusaha tidak semestinya berjaya, tetapi setiap kejayaan datang daripada usaha. Dan dalam penanaman durian kita tahu sediakan payung sebelum hujan, tetapi bagi penanaman durian sediakan air sebelum kemarau, sediakan peparitan sebelum tengkujuh. Okey, maknanya secara ringkasnya introduction tentang pelaburan kita telah dapat berkongsi bersama Mr. Lim. Okey, so terima kasih banyak kepada Mr. Lim. Terima kasih. Alright.